Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Abang Muaz dan Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti akan menekankan kepada experiential learning atau pembelajaran berasaskan pengalaman di Institusi Pendidikan Awal Kanak-kanak IPAKK di Sarawak pada tahun ini. Menteri Berkenaan Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kanak-kanak perlu didedahkan kepada aspek meneroka pengalaman melalui aktiviti-aktiviti luar. Ini bagi membolehkan mereka belajar daripada situasi kehidupan sebenar. Dengan adanya peruntukan geran tahunan khas GTK berjumlah RM5,000 kepada setiap IPAKK, sebahagiannya perlu digunakan untuk tujuan lawatan dan aktiviti experiential learning yang lain. Untuk rekod, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM14 juta untuk tujuan GTK pada tahun ini. Datuk Seri Fatimah berucap merasmikan convocation ke-8 Kolej Sidma Sarawak di Kuching. Seramai 97 graduan dalam bidang Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak dan 18 graduan Sijil Kemahiran Malaysia diraikan pada majlis tersebut. Ahli koperasi digesa terus tingkat pengetahuan dan kemahiran mengenai teknologi baharu untuk memastikan koperasi aktif dan berdaya saing. Ahli Lembaga Pengarah Institut Koperasi Malaysia IKMA, Datuk Willy Monjin berkata, ahli koperasi juga perlu mendedahkan diri dengan cara kepimpinan baharu serta cara menjalankan perniagaan yang strategik. Jelasnya, dengan memiliki pengetahuan dan kemahiran berkenaan, koperasi akan kompetitif bukan hanya dalam kalangan pesaing dalam industri yang sama, malah dalam negeri serta luar negara. Datuk Willy berucap merasmikan penutupan program memasyarakatkan koperasi Maskop Madani Zon Sarawak Anjuran IKMA di Kuching. Tambahnya, IKMA akan terus membantu koperasi meningkatkan kefahaman terhadap peranan koperasi dalam membangunkan ekonomi komuniti dan negara. Bantuan lain termasuk menghebahkan perkhidmatan dan produk yang ditawarkan oleh pelbagai agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tahun ini, IKMA akan mengadakan 10 program Maskop di seluruh negara. Jalan masuk dari simpang utama Jalan Batu Lintang ke Ulu Paku Undop di Seri Aman telah selesai diturap. Setiausaha sulit kepada Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Harden Hollis Jilin Itar berkata, penurapan jalan sepanjang 8 km tersebut merupakan komponen projek naik taraf jalan masuk ke kawasan rumah panjang di Ulu Undop, Batu Lintang. Beliau dalam satu kenyataan menjelaskan projek tersebut melibatkan kos RM19.1 juta dan dibiayai Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Projek itu masih dalam pelaksanaan ketika ini dengan fokus kerja adalah pembinaan parit di sepanjang jalan berkenaan. Kenyataan beliau itu sebagai maklum balas kepada surat daripada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam Sarawak bertarikh 11 Januari lepas. Ia susulan aduan daripada penduduk kepada Suhakam yang mendakwa pembinaan jalan tersebut tertangguh, masih jalan tanah merah dan berbatu seterusnya membahayakan pengguna jalan raya. Menurut beliau, projek tersebut telah bermula pada tahun 2022 dan sepatutnya siap pada Julai tahun lepas. Namun, pembinaannya mengalami kelewatan atas beberapa faktor seperti perubahan reka bentuk pada pelan asal selain faktor cuaca. Tempoh lanjutan masa telah diberikan kepada kontraktor dan tarikh baharu bagi penyiapan projek tersebut adalah pada 23 Februari ini. Tambah jerin lagi, Datuk Francis yang juga adun Simanggang telah meninjau perkembangan projek itu pada 27 Januari lalu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 7 Limbang merekodkan jumlah kerugian harta benda lebih RM12 juta sepanjang tahun lepas. Jumlah itu melibatkan 22 kes kebakaran yang berlaku di Limbang dan Lawas. Ketua JBPM Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, nilai kerugian itu menunjukkan peningkatan drastik berbanding tahun 2022 yang merekodkan 16 kes kebakaran dengan jumlah kerugian RM2.1 juta. Antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan anggaran kerugian ini adalah disebabkan oleh kebakaran rumah panjang Rantau Kiran pada tahun lepas, dan punca utama yang mendorong kepada berlakunya kerugian ini adalah diterajui oleh punca yang diakibatkan oleh elektrik, dan yang kedua adalah peralatan gas.
Beliau menyatakan kepada media selepas kempen keselamatan kebakaran sempena Tahun Baru Cina di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Program Jualan Rahmah Bergerak, salah satu inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dalam memastikan lebih ramai golongan sasar menerima manfaat daripada program itu. Di Bintulu, program tersebut telah diadakan di Kampung Penan Muslim Batu 10 dan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Baguslah jual ramah tu untuk kemudahan orang kampung ya sekitar kawasan Kampung Penan Muslim itu. Gembira lah sebabnya pergi situ kan macam kami tu berjual si payah turun lah sebab ada semua ada jualan situ sudah ada semua. Baguslahnya datang ya kami supaya beli kebah yang datang ke sini ya supaya jalan panggil kerip yang datang beli barang. Lebih 12 jenis barangan keperluan asas ditawarkan pada harga lebih murah berbanding harga pasaran seperti beras, telur, gula, tepung gandum dan minyak masak. Seorang wanita warga emas di Kuching kerugian RM800,000 selepas terpedaya dengan pelaburan dalam talian berasaskan mata wang kripto melalui laman SRX.com. Suruhanjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta dalam satu kenyataan media memberitahu mangsa berusia awal 70-an merupakan pesara sebuah institusi keuangan. Mangsa pada September tahun lepas telah tertarik dengan pelaburan yang diiklan di Facebook dan telah menekan satu pautan sebelum nombor telefonnya dimasukkan dalam kumpulan WhatsApp. Mangsa kemudiannya telah berhubung dengan seorang wanita kononnya wakil dari syarikat Essex di Hong Kong yang menjanjikan keuntungan sehingga 30 kali ganda. Terpedaya dengan helah yang digunakan, mangsa pada penghujung bulan lepas telah melakukan 4 transaksi pembayaran berjumlah RM800,000 kedua akaun bank atas nama syarikat yang tidak dikenali. Mangsa menyedari ditipu setelah gagal mengeluarkan wang keuntungan, malah diminta membuat bayaran RM1.2 juta bagi mengeluarkan wang pelaburan serta keuntungan. Sementara itu di Miri, seorang lelaki tempatan berusia 20-an kerugian RM12,000 selepas terpedaya oleh penipuan love scam seorang wanita yang dikenali menerusi Instagram. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexon Naga Cabu dalam kenyataan media berkata mangsa yang merupakan penjawat awam kemudiannya terus berhubung dengan suspek melalui WhatsApp. Suspek memperdaya mangsa dengan alasan mendapatkan bantuan pinjaman wang. Mangsa menyedari ditipu apabila suspek berterusan ingin meminjam wang sebelum laporan polis dibuat Selasa lepas. Dalam kenyataan media berasingan, ACP Alexon memberitahu seorang pelajar wanita dari institusi pengajian tinggi swasta di Miri kerugian RM5,000 setelah tertipu oleh tawaran kerja di media sosial. Mangsa yang berusia lingkungan 20-an telah melihat iklan kerja sambilan di Facebook dan telah berhubung dengan suspek melalui aplikasi WhatsApp. Kerja yang ditawarkan adalah membuat pembayaran dan menaikkan rating sesuatu produk dengan dijanjikan bayaran komisen. Mangsa telah beberapa kali melakukan tugasan namun gagal mengeluarkan wang komisen dengan pelbagai alasan daripada suspek. Malah mangsa diminta untuk membuat pembayaran dengan 5 kali transaksi ke 3 akaun bank berbeza berjumlah RM5,000. Laporan polis dibuat Isnin lepas dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dari Sungai hingga Segara. Palestin pasti merdeka.